Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, terima kasih kerana singgah menonton video ini. Setiap daripada kita inginkan bahagia, tetapi tidak semua daripada kita yang mengetahui dengan jelas cara untuk mencapai kebahagiaan. Sebagai seorang Islam, kita pastinya ingin mengetahui cara atau kaedah mencapai kebahagiaan seperti mana yang diajarkan oleh agama kita melalui sumber utamanya iaitu Al-Quran. InsyaAllah dalam video yang ringkas ini, saya akan kongsikan secara umum 5 jalan atau kaedah mencapai kebahagiaan menurut ajaran Al-Quran yang boleh diamalkan sepanjang hari dalam kehidupan kita. Pertama, kontemplasi keindahan alam, hayati keagungan Tuhan. Kontemplasi adalah amalan berfikir, merenung dan menghayati kebesaran Allah melalui hubungan kita dengan alam. Amalan ini amat baik dilakukan secara bersama dengan aktiviti fizikal yang lain seperti senaman di luar rumah, berjalan atau berjoging, hiking, mendaki bukit, berkemah, sukan lasak ataupun ekstrim sport, melancong dan sebagainya. Sebagai seorang Islam, kita hendaklah menjadikan kesemua aktiviti fizikal ini sebagai alat untuk berfikir, merenung dan menghayati kebesaran Allah, bukan hanya sekadar mengeluarkan peluh dan berseronok semata-mata. Asas kepada amalan ini boleh dirujuk kepada firman Allah di dalam surah Taha ayat 53 dan 54. InsyaAllah intipati ayat ini akan dibincangkan secara terperinci dalam video siri yang kedua yang akan menyusul selepas ini. Kedua, amalkan sikap khidmat dan rahmah sesama manusia. Khidmat dan rahmah adalah amalan memberi dan berkongsi kebaikan sesama manusia dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat dengan penuh rasa kasih sayang. Semua orang, tidak kira kaya atau miskin, mampu melakukan amalan khidmat dan rahmah. Amalan khidmat dan rahmah orang kaya antaranya berkongsi rezeki melalui zakat dan sedekah daripada harta. Manakala amalan khidmat dan rahmah orang miskin, berbakti dengan penuh reda, berkorban masa dan tenaga. Khidmat dan rahmah adalah antara intipati utama risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW seperti yang dijelaskan di dalam surah Al-Anbiya ayat 105 hingga 107 yang akan dibincangkan secara terperinci dalam video siri ketiga yang akan datang. Ketiga, muhasabah, sabar dan bersyukur. Amat penting kita bermuhasabah atau membuat penilaian mendalam terhadap segala amalan kita dan juga hasil atau akibat daripada amalan tersebut. Ada amalan kita yang mengundang kebaikan dan nikmat yang banyak daripada Allah, dan sebaliknya ada juga amalan yang mengundang keburukan, balak dan ujian daripada Allah. Muhasabah terhadap kedua-dua keadaan ini sama ada baik atau buruk menghendaki kita sabar dan bersyukur. Ketika diberikan nikmat oleh Allah, hendaklah kita bersabar agar jangan menjadi tamak dan takbur. Hendaklah bersyukur agar ditambahi dengan nikmat dan rezeki yang lebih berkat. Ketika menghadapi balak dan ujian, hendaklah kita bersabar agar tidak kecewa dan menjadi kufur. Hendaklah kita bersyukur agar ditinggikan darjat di sisi Allah dan lebih dekat kepadanya serta ditunjukkan hikmah di atas segala ujian dan kesukaran yang kita alami. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pentingnya amalan muhasabah, sabar dan syukur untuk mencapai dan mengekalkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Antaranya ayat 18 surah Al-Hashr, ayat 155 surah Al-Baqarah, ayat 139 surah Ali Imran dan ayat 7 surah Ibrahim. Kesemua ayat ini akan dibincangkan secara terperinci di dalam video siri yang keempat akan datang. Keempat, hayati bacaan dan tadabbur Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah amalan ibadah yang menenangkan hati dan jiwa. Manakala tadabbur, berfikir atau mengkaji pengajaran kitab suci ini adalah amalan ibadah yang dapat menjana ilmu dan hikmah serta menghasilkan akal yang sihat dan tajam serta jiwa yang bahagia. Hati yang tenang serta akal yang sihat adalah nikmat kebahagiaan dalaman yang tidak mudah diperolehi kecuali membaca dan tadabbur Al-Quran. Bagi saudara kita yang masih berjuang mempelajari dan mendalami kemahiran asas membaca Al-Quran dengan lancar dan bertajwid, teruskanlah perjuangan tersebut.
Namun begitu, jangan dilupakan tanggungjawab mempelajari isi kandungan Al-Quran daripada sumber terjemahan yang kita fahami secara berguru. Banyak ayat Al-Quran yang menggesa kita belajar, membaca dan mendalami pengajarannya melalui amalan tadabbur. Antaranya ayat 29 surah Sad yang akan dibincangkan secara terperinci di dalam video siri yang kelima akan datang. Kelima, yang terpenting dan yang paling asas ialah ikhlas dekatkan diri kepada Allah. Kesemua amalan yang dibincangkan di atas adalah pengisian dan jalan kepada pelaksanaan amalan yang kelima ini, iaitu ikhlas mendekatkan diri kepada Allah. Keempat-empat amalan sebelum ini memastikan kita mampu membina hubungan dengan Allah. Hubungan yang terbina perlu dimuktamadkan dengan amalan ikhlas semata-mata kerana Allah, agar jelas kepada kita matlamat atau tujuan akhir hidup dan mati kita. Ketenangan dan kebahagiaan hakiki hanya dapat dicapai sekiranya kita dapat mengetahui dan memahami dengan jelas matlamat hidup dan mati kita, iaitu semata-mata untuk Allah dan kerana Allah. Keikhlasan dalam mendekatkan diri kepada Allah merujuk kepada niat yang suci bersih semata-mata untuk Allah dan kesungguhan melakukan amal ibadah secara sempurna, aturan dan kualitinya, sama ada melaksanakan yang wajib atau sunat atau menjauhkan yang haram. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kepentingan ikhlas dalam mengukuhkan hubungan dengan Allah melalui pelaksanaan amal ibadah wajib dan menjauhkan segala maksiat, kemungkaran dan kejahatan, serta melalui amal ibadat sunat seperti zikir, tilawah dan sebagainya. Antaranya ayat 29 surah Al-A'raf, ayat 2 hingga 3 surah Az-Zumar dan ayat 11 hingga 14 surah yang sama yang akan dibincangkan dalam video siri ke-6 dan terakhir akan datang. Terima kasih kerana menonton. Semoga sedikit perkongsian ilmu ini akan memberi manfaat kepada kita semua untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Dijemput untuk like dan share video ini agar lebih ramai saudara kita mendapat manfaat daripadanya. Untuk mendapatkan lebih banyak maklumat dan notifikasi daripada video-video yang akan datang, tuan-puan juga dijemput untuk subscribe dan kongsi channel ini dengan sahabat dan saudara mara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.